Hai Ellie, apa khabar? Hai cikgu. Ellie, tadi kan saya. bila saya masuk, saya nampak Ellie macam dalam dilema. Kenapa ni? Itulah cikgu. Saya tadi baru lepas makan kat restoran. Okey. Saya tengok dekat menu tu macam murah lah harga dia kan. Okey. Tapi bila saya bayar kat kaunter, mahal sangat cikgu. Oh, okey. Ellie masih simpan lagi resit yang Ellie dapat tu? Resit. Boleh saya tengok? Ada? Jap. Okey. Okey. Ha ni. Okey. Nasib ada resit tu. Okey. Baik. Okey, murah juga makanan dia. Oh, okey. Ellie ada perasan tak ada SST disebutkan? SST. SST. Okey, kenapa dengan SST? Okey, SST tu sebenarnya ialah cukai. Tapi nama penuh dia adalah Sales and Service Tax. Okey. Tapi Ellie tahu tak kenapa kita kena bayar SST tu? Kurang pasti. Okey, antaranya adalah untuk servis mereka. Mereka telah memberi servis melayan pelanggan kepada Ellie. Sebab itulah Ellie kena bayar SST tersebut. Tapi jangan risau Ellie. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai SST tersebut. Okey. Faham? Didik TV KPM. Hello, hai. Assalamualaikum adik-adik. Selamat sejahtera kepada penonton yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin di sini dan juga cikgu yang cantik hari ini. Kita Terima kasih. Sang Gita. Ya, betul. Ya, cikgu ni sekali lagi datang ke Teroka. Terima kasih cikgu. Betul, terima kasih Ellie. Terima kasih. Baik, okey. Hari ini kita akan belajar subjek Literasi Kewangan Matematik untuk topik Kenali Jenis-jenis Cukai bahagian 2. Betul. Menarik hari ini. Tapi sebelum tu Kak Ellie nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Yang penting keluar bila perlu. Kan cikgu kan? Betul. Keluar bila perlu. Macam kita keluar bila bekerja lah. Ya, betul. Okey, saya akan sanitasi tangan. Lepas tu giliran cikgu ya. Okey, boleh. Okey. Baik, cikgu. Kita tidak berdua macam biasa. Okey. Betul. Kita ada askar-askar comel cikgu. Betul. Tetamu jemputan kita. Ya, tetamu jemputan kita ni daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Raja Ali. Ya, betul. Kuala Lumpur. Okey, cikgu boleh perkenalkan puteri-puteri cikgu dalam talian sekarang. Puteri-puteri yang comel dan cantik saya. Okey, silakan cikgu kenalkan. Okey, alright. Maybe kita boleh mulakan dengan Ashikin. Ashikin, boleh perkenalkan diri? Boleh. Hai dan Assalamualaikum, Cikgu dan Kak Ellie. Nama saya Nur Ashkin binti Jaafar. Boleh panggil saya Ash. Ash. Wow, nama glamour. Okey, alright. Thank you Ashikin. Okey, seterusnya kita ada Mirza. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Mirza Batwita. Panggil saya Mirza. Okey, alright. Mirza. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya Maisara. Hai, nama saya Nurul Alia Maisara. Boleh panggil saya Panggil saya Maisara. Okey, alright. Okey, terima kasih Maisara ataupun selalunya saya panggil Maisara Mai. Mai. Mai memang nama biasa, common, famous untuk Maisara. Yes, betul. Okey, dan akhirnya kita ada Nur Amira Syakira. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Syakira. Cikgu dipanggil saya Mira. Mira. Tahu kat background Mira tu pun kita dah nampak dah dia memang peminat Harry Potter ni. Sama macam cikgu dia. Cikgu dia sama juga. Cikgu dia pun sama juga, peminat Harry Potter. Slide tu pun sama je letak logo dia. Baik cikgu. Okey. Hari tu masa cikgu datang ke Teroka, kita belajar tentang cukai juga. Betul. Kita belajar tentang jadi apa cukai. Perbezaan yang cikgu ajar hari tu dengan hari ni? Okey, hari tu kita ada belajar 3 jenis cukai, iaitu cukai pendapatan, cukai jalan dan juga cukai tanah. Okey. Hari ini kita akan sambung lagi 2, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan dan juga cukai pintu. Cukai pintu. Cukai pintu tu cukai rumah lah kan? Oh, bagus Ellie. Pandai. Wow, pandai. Okey, betul lah? Betul. Okay. Cukai yang kita kena bayar bila kita ada rumah. Jadi kita akan belajar mengenai yang tu. Tapi Ellie, sebelum kita belajar mengenai cukai tu, saya rasa kita kena patah balik dan tanya pelajar kita kenapa kita kena bayar cukai.
tujuan percukaian tu. Kita kena buktikan kepada pelajar di luar sana ada tujuan kenapa kita kena bayar cukai. Jadi tujuan dia apa? Okey, tujuan dia bukan saya nak sebut. Kita tanya kawan-kawan kita yang berada di studio kita pada di hari studio. ini. Di studio. Talian. Studio Maya. Studio Maya. Okey, jadi ada empat tujuan percukaian. Jadi boleh tak salah seorang bagi tahu cikgu apakah salah satu tujuan percukaian tersebut? Saya cikgu. Okey, Mira, Tujuan silakan. percukaian ialah untuk dibayar untuk menjadi sumber pendapatan kerajaan. Contohnya untuk mentadbir urus negara. Okey. Itu sahaja? Okey. Okey, alright. Terima kasih Amira. Jadi itu adalah sebagai sumber pendapatan negara kita. Okey, alright. Ada lagi satu. Sebenarnya ada 4. Jadi kita pergi yang kedua. Yang kedua, apakah tujuan percukaian tersebut? Siapa boleh sebutkan? Saya juga. Okey, Mirza, silakan. Menjadi polisi kerajaan supaya mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh dia pelepasan cuti untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan Mewujudkan tu saya tak dengar tu. Mewujudkan apa tu Mirza? untuk mewujud masyarakat yang penyayang. Masyarakat yang penyayang. Okey, kalau tak silap saya, Aili, kita ada bincang pasal pelepasan cukai pada yang slot yang sebelum ni. Kita ada sebut pasal rebate, kita ada sebut pasal pelepasan cukai. Jadi semua itu adalah penting. Jadi kalau nak dapatkan pelepasan cukai itu, kita kenalah bayar cukai. Betul. Okey, alright. Ada nombor 3. Siapa yang boleh beri saya tujuan percukaian? Okey, Ashikin, silakan. Ashikin senyum je dari tadi. Tujuan percukaian yang ketiga ialah sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, iaitu cukai yang boleh dikenakan di atas pembelian sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian atau penggunaan perkhidmatan yang tertentu. Sebagai contohnya cukai rokok. Okey, dan juga contoh yang satu lagi adalah cukai yang Eli bayar tadi. Cukai makanan. Cukai makanan tadi. F&B. So, jadi kita kena kontrol. Harga makanan tersebut, sebab itulah kita kena bayar cukai. Dan akhir sekali ada satu lagi. Ada satu lagi. Kita ada seorang lagi yang belum jawab. Betul. Okey, Mai, silakan. Tujuan percukaian yang terakhir adalah alat kewangan untuk apa, sayang? menstabilkan ekonomi. Menstabilkan ekonomi. Untuk menstabilkan ekonomi. Jadi kita kenalah bayar cukai. Sebab kita kena stabilkan ekonomi itu kita. Betul. Bukannya sesuka hati buat cukai kan. Ya, betul. Ada sebab dia. Betul, ada sebab dia. Okey, jadi kita nak berehat sekejap, cikgu? Okey, boleh. Boleh? Okey, kita kembali selepas ini dengan cerita yang lebih detail. Orang kata informasi yang perlu adik-adik tahu. Betul. Dan juga penonton tahu tentang cukai. Jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang-pedagang mengikut negara masing-masing. Kembali diteroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sanggita hari ini. Okey, Cikgu, hari ini kita nak belajar subjek literasi kewangan matematik. Berkenaan dengan jenis cukai bahagian 2. Kalau sebelum Cikgu datang ajar cukai pendapatan, cukai jalan dan cukai apa satu lagi? Cukai tanah. Cukai tanah. Dan kali ini cukai jualan dan perkhidmatan. Dan cukai pintu. Cukai pintu. Baik, silakan Cikgu. Apa yang kita akan belajar dan teroka lagi hari ini? Okey, jadi first kita akan belajar mengenai cukai jualan dan perkhidmatan. Tapi Eli, sebelum kita pergi menjurus kepada apa itu cukai jualan, apa itu cukai perkhidmatan, saya rasa kita perlu tahu sedikit sejarah mengenai cukai jualan dan perkhidmatan. Tadi saya rasa adik-adik di rumah ada lihat
trivia yang berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Mereka telah mengenakan cukai pelabuhan. Cukai pelabuhan tu ialah sejenis cukai jualan dan perkhidmatan. Pada masa itu pun kita dah ada cukai. Tapi sekarang perkataan cukai jualan dan perkhidmatan ini dimodernkan. Dimodernkan. Jadi, boleh tak seorang bagi tahu cikgu sedikit sejarah mengenai cukai jualan dan perkhidmatan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa yang boleh? Saya juga. Okey, silakan Mirza. Cukai jualan dan perkhidmatan ni dia mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018. 2014. 1 September. Okey, alright. So kita dah tahu dah dimodernkan pada 1 September 2014. Okey, jadi sekarang baru kita masuk apakah itu cukai jualan, apakah itu cukai perkhidmatan. Jadi, boleh tak salah seorang jawab soalan cikgu, cukai jualan tu apa? Saya. Okey. Mirza lagi sekali. Okey, silakan. Cukai jualan dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau apa sayang? Atau pengimportan. Okey, alright. Kalau Ellie pernah order barangan daripada luar negara. Okey. Okey, selalunya barangan daripada luar negara tu bila kita nampak dekat website dia nampak macam murah. Tapi bila kita bayar, kita check out, kita bayar, wah, mahal lah pula. Betul. Jadi itu adalah cukai jualan yang dikenakan terhadap kita pembeli tersebut. Jadi itu adalah salah satu contoh cukai jualan. Okey, sekarang kita lihat kepada cukai perkhidmatan. Jadi boleh tak salah seorang bagi tahu cikgu apakah maksud cukai perkhidmatan? Saya. Okey, silakan. Asyikin. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu. Seperti contohnya telekomunikasi, perkhidmatan hotel, penyediaan makanan dan minuman, dan insurans dan takaful. Okey, jadi sebab itulah tadi dalam resit Ellie ada cukai SST. SST yang Ellie bayar tu adalah jenis perkhidmatan. Cukai perkhidmatan. Okey, jadi sekarang kita dah tahu, kita dah kenali mengenai cukai jualan, kita dah kenali mengenai cukai perkhidmatan. Kita kena tahu siapakah yang boleh kenakan cukai itu terhadap kita, bukan calang-calang orang yang boleh kenakan cukai terhadap kita. Sesuka hati lah. Sesuka hati. Jadi kita kena tahu siapakah pengedar ataupun pembekal yang layak untuk kenakan cukai terhadap kita. Kita ni adalah pembayar cukai. Jadi kita memang berhak tahu siapa yang boleh kenakan cukai terhadap kita. Siapakah dia, cikgu? Okey, jadi kita start dengan cukai jualan dulu. Siapa yang boleh kenakan cukai terhadap kita? Saya cikgu. Okey, silakan. Mai. Jenis pembekal yang boleh mengenakan cukai terhadap kita adalah luar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun. 500,000. Jadi kalau mereka dapat untung RM500,000 setahun, mereka boleh kenakan cukai terhadap kita. Okey, so itu adalah untuk jualan. Kita lihat pula pada perkhidmatan. Tetapi Ellie, perkhidmatan ni boleh dibagikan kepada dua. Satu ialah dalam industri makanan dan minuman, satu lagi adalah perkhidmatan yang lain. Okey, jadi kita lihat yang perkhidmatan yang lain. Siapa yang boleh kenakan cukai terhadap kita? Jadi siapa boleh jawab soalan cikgu? Saya cikgu. Okey, Mira. Pembekal perkhidmatan. Silakan Mira. Pembekal yang boleh mengenakan cukai ialah pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000. Okey, alright. Macam sama dengan Asyikin tadi. Yes, macam sama. Tapi beza dia adalah yang tadi cukai jualan. Yang ni pula cukai perkhidmatan. Sekarang kita lihat yang perkhidmatan jenis makanan dan minuman. Kita kena tengok dalam setahun berapa untung dia. Okey, kejap cikgu. Amira boleh mutekan mic? Okey, terima kasih. Alright. Okey, jadi lagi satu, cukai perkhidmatan. Siapa yang boleh beritahu cikgu siapa yang boleh kenakan cukai terhadap kita? Siapa yang belum jawab lagi? Siapa? Mira juga nak Mira jawab. Mira juga ke? Mira ke bukan?
Saya cikgu. Okey, alright. Mira nak jawab. Okey. Pembekal yang boleh kenakan cukai ialah pembekal perkhidmatan yang menyediakan makanan dan minuman dengan nilai ambang RM1,500,000 setahun. Okey. Wow. Okey, tapi Ellie, kita banyak dengar perkataan nilai ambang. Ambang. Nilai saya biasa ambang. dengan nasi ambang. Ambang tak dengar. Alamak, dah lapar lah saya. Itulah cikgu. Aduh, Okey. pagi ni. Okey, jadi kita perlu tahu apakah maksud nilai ambang itu. Jadi, salah seorang daripada anda boleh tak bagi tahu cikgu apakah maksud nilai ambang itu? Saya cikgu. Okey, Mai. Silakan. Nilai ambang ialah nilai pusingan tahunan seseorang yang menentukan tanggungan. Ataupun dalam pendeknya adalah keuntungan. Keuntungan yang diterima dalam setahun itu. Okey. Jadi mereka lah yang layak untuk beri kita cukai tersebut. Okey, sekarang kita kena tahu sebagai pembayar cukai, kita pembayar cukai dan juga pembekal serta penjual, mereka yang beri kita cukai itu, apakah tanggungjawab mereka? Dah dapat cukai, mereka dah kumpul cukai daripada kita, apa yang dia buat dengan duit tu? Jadi kita kena tahu tanggungjawab dia tu apa. Jadi boleh tak seorang jawab soalan cikgu, apakah tanggungjawab pembekal tersebut bila dia dah kumpul cukai tersebut daripada kami? Saya cikgu. Okey, Mira. Tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi akan beri kepada pihak kerajaan. Diberikan kepada pihak kerajaan. Ya, betul. Macam tadi kita ada belajar tujuan percukaian adalah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi bagaimana kita nak menstabilkan ekonomi, inilah cukai dia. Daripada cukai yang dikumpul, kita ni pembayar cukai tersebut. Jadi mereka akan guna cukai itu untuk menstabilkan ekonomi. Baik. Okey, alright. Satu lagi soalan. Kita dah sebut pasal cukai ni, banyak-banyak pasal cukai ni. Siapa yang bertanggungjawab atas cukai ini? Pihak yang bertanggungjawab. Jabatan Custom Diraja Malaysia, JKDN. Betul, Jabatan Kastam Negara. Jabatan Kastam Negara adalah jabatan yang bertanggungjawab terhadap cukai kita tersebut. Jabatan kastam lah. Kastam. Okey, alright. Sebenarnya ada resit di depan sini, di depan Ellie ni ada resit. Besar betul resit ni. Betul. Jadi di sana dalam resit tu ada ditunjukkan di manakah SST itu akan ditunjuk. SST itu tidak akan ditunjuk semasa anda order makanan dalam menu makanan tersebut. Tapi dia akan ditunjuk pada akhirnya. Pada akhirnya SST itu akan dikenakan. Di bawah lah. Di bawah. Kalau dulu kita ada GST. Betul. Sekarang kita ada SST. SST. Okey. Dan SST itu adalah berdasarkan kepada jenis produk. Kalau makanan 6%. Kalau kita beli barangan daripada luar negara 10%. Begitu. Okey. Alright. So sekarang kalau katakanlah tadi kita dah bincang pasal tanggungjawab pembekal tersebut untuk menyerahkan duit cukai itu kepada pihak kerajaan. Katakan mereka tidak menyerahkan duit itu kepada pihak kerajaan. Ada kesan dia. Kesan pengelakan cukai tersebut. Jadi, boleh tak sesiapa bagi tahu cikgu apakah situasi yang boleh menyebabkan mereka dikenakan hukuman tata tertib? Saya cikgu. Okey, silakan Ashikin. Kesan pengelakan cukai ada 3. Yang pertama, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Yang kedua, amaun cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Dan yang ketiga, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar ataupun palsu. Betul. So mereka memalsukan dokumen tersebut. Jadi mereka tukar nilai cukai tu. Kalau katakan dalam setahun mereka kumpul cukai dalam 1 juta. Tapi mereka tak nak bayar 1 juta, mereka hanya nak bayar 500,000. Jadi mereka memalsukan dokumen tersebut. Jadi kita akan lihat dalam di skrin anda akan lihat apakah hukuman yang boleh dikenakan ke atas
kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi hukuman dia adalah lebih kurang anda boleh didenda, didenda ataupun dipenjara. Dipenjara ataupun selalunya kedua-duanya sekali lah. Kalau hukuman kita tengok hukuman tu berat ataupun hukuman tu sederhana. Jadi mereka boleh disabitkan lah ke atas semua ni dan mengikut akta cukai jualan dan juga akta cukai perkhidmatan. Okey, alright. Dan juga untuk adik-adik di luar sana, cuba layari custom.gov.my. Jabatan Custom mereka ada website mereka tersendiri. Jadi kalau anda layari, anda akan jumpa laman sesawang ini yang menyatakan apakah itu cukai jualan. Lepas tu anda juga boleh tahu bilakah cukai itu boleh dikenakan. Yang tadi kita dah dengar daripada kawan anda, sebenarnya benda tu betul. Anda boleh jumpa di laman sesawang custom.gov.my. Dan selain itu, anda juga boleh dapatkan kadar cukai jualan tersebut. Jadi kita ada perbezaan. Kalau cukai jualan ialah dalam lebih kurang 5 hingga 10%. Kalau macam cukai perkhidmatan dia 6%. Sebab itulah anda boleh lihat perbezaan. Kalau macam cikgu suka beli buku daripada overseas. Jadi buku tersebut cikgu kena bayar cukai. So jadi boleh claim lah. Boleh claim lah nanti. Alright. So itu adalah laman sesawang daripada custom.gov.my. Alright. So itu adalah sedikit sebanyak mengenai cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Baik. Ellie ada apa-apa soalan? Saya nak tanya kalau macam insurans tu terlibat dalam cukai apa tadi cikgu? Soalan yang bagus. Sebab saya sebenarnya nak tanya pelajar apakah jenis barangan yang boleh dikenakan cukai. Jadi cukai perkhidmatan. Jadi boleh tak salah seorang bagi tahu cikgu beberapa contoh cukai perkhidmatan tersebut? Produk yang boleh dikenakan cukai. Saya cikgu. Ashikin. Antara produk-produk yang boleh dikenakan cukai ialah kad kredit, insurans dan takaful, telekomunikasi, perkhidmatan hotel dan penyediaan makanan dan minuman. Jadi insurans yang kita bayar tu, kita dah belajar insurans dalam topik yang sebelum ni. Jadi kalau anda lihat dalam insurans tersebut, ada dikenakan cukai. Jadi ramai yang pertikaikan, kenapa kena bayar cukai? Sebab memang dah ada dalam terma dan syaratnya cukai harus dikenakan ke atas insurans. Makanan dan minuman, ya mungkin Ellie ke restoran yang untung banyak. Jadi mereka kenakan cukai tersebut. Cikgu, mungkin nak ada tanya soalan lagi kepada murid atau kita boleh rehat sekali lagi cikgu? Boleh je. Cikgu nak rehat? Boleh. Cikgu menaik? Ya. Okey. Kita rehat sekali lagi. Selepas ini banyak lagi jenis-jenis cukai kita akan teroka. Ya, betul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pulau Langkawi di Kedah dan Pengkalan Kubo di Kelantan adalah wilayah-wilayah yang bebas cukai atau tidak dikenakan cukai. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sanggita. Hari ini kita belajar tentang cukai. Cukai apa tadi? Jualan dan perkhidmatan serta cukai pintu. Ya, betul. Okey, kalau tadi tu dekat trivia kita nampak dia kata cukai di Langkawi tidak dikenakan cukai. Ya, betul. Bebas cukai. Kenapa cikgu? Itu adalah syarat di Langkawi rasanya. Mereka tidak kenakan cukai. Sebab itu bila kita ke Langkawi, kita selalu beli banyak coklat. Betul. Coklat yang banyak. Saya rindu nak travel. Saya pun sama. Jadi kalau kita nak travel, jagalah SOP. Betul. Sama-sama bantu untuk kurangkan kes. Okey cikgu.
Seterusnya apa kita akan terokol selepas ni? Alright, sebelum kita ke cukai yang seterusnya, cikgu ingin beritahu anda cukai jualan dan perkhidmatan dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Sales and Service Tax. Itu adalah dalam pendek katanya SST. SST. Jadi tadi kita ada sebut, kawan anda ada sebut pasal telekomunikasi, pasal kredit kad, semua dikenakan cukai. Jadi kalau kita lihat di laman sesawang custom.gov.my, anda boleh lihat semua jenis produk yang boleh dikenakan cukai. Jadi kalau kita lihat di sini ada electricity. Electricity, bil air, bil elektrik boleh dikenakan cukai. Tapi mungkin tak banyak. Sebab itu adalah produk-produk yang kita gunakan dalam seharian. Okey. So itu adalah sedikit sebanyak mengenai cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi Ellie, sekarang kita akan ke cukai yang seterusnya, iaitu cukai pintu. Okey. Rasa-rasanya kenapa ada dua? Saya ingat cikgu nak ajak saya main Barbie doll tadi. Betul. Sebenarnya saya nak bina rumah ni dan gunakan Lego, tapi disebabkan kesuntukan masa. Ini sebab PKP dengan PKP terhad sikit. Betul. Jadi apakah ini adalah dua jenis bangunan yang boleh dikenakan cukai pintu. Satu ialah rumah, dan satu lagi adalah restoran yang berbentuk rumah. Jadi mereka boleh mereka kenalah bayar cukai pintu. Saya pun dah macam kena. Jadi mereka kena bayar cukai pintu tersebut. Tapi sebelum itu, apakah itu cukai pintu? Jadi boleh tak salah seorang beritahu cikgu maksud cukai pintu tersebut? Siapa nak jawab? Saya juga. Okey, Mirza. Cukai pintu dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Jadi kalau kita ada rumah, kita selalu lihat pihak yang akan datang untuk angkut sampah kita. Siapa yang akan bayar gaji mereka semua? Jadi itu adalah sebabnya kenapa kita kena bayar cukai pintu. Contoh satu lagi adalah kalau kita lihat jalan raya di depan rumah kita itu ada lompong. Jalan raya itu lompong, maksudnya ada lubang lah. Lubang semua tu. Lepas tu kita selalu akan sebut tak ada orang nak datang patch the road, macam tu. Nak tampal lubang tu. Jadi itu semua adalah kerja daripada pihak kerajaan tersebut. Daerah lah, di daerah. Jadi bagaimana mereka dapat duit untuk buat kerja tersebut adalah melalui cukai pintu. Jadi cukai pintu ni sebenarnya ada nama lain bagi cukai pintu. Jadi boleh tak salah seorang bagi tahu cikgu nama lain cukai pintu tersebut? Saya juga. Okey, Mirza. Dia juga dikenali sebagai cukai taksiran. Cukai taksiran. Cukai taksiran. Okey, kalau jangan confuse. Okey, sebab bila kita belajar cukai pendapatan, anda ada pernah dengar perkataan taksiran tersebut. Itu adalah dalam cukai pendapatan. Kalau cukai pintu, yang taksiran ni lain sikit. Okey. Alright, jadi siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai ni? Siapa boleh jawab soalan cikgu? Saya cikgu. Okey, Mai, silakan. Pihak yang mengutip cukai pintu ini adalah pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran atau MATPER. Atau majlis daerah. Okey. Contohnya kalau macam cikgu Kak Eli, kami semua berada di Kuala Lumpur. Jadi yang bertanggungjawab di sini adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di BKL. Okey, macam biasa. Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai semua jenis cukai. Apa yang akan berlaku kalau kita tak bayar cukai itu. Jadi kita kena lihat ada dua situasi yang boleh menyebabkan anda dikenakan tindakan tata tertib. Jadi, salah seorang daripada kawan di sini akan jawab soalan cikgu. Siapakah yang berada dalam talian sekarang nak jawab? Saya cikgu. Okey, Mira. Situasi pertama ialah bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Yang bermaksud tunggakan lah. Situasi kedua,
masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan. Tindakan yang akan dikenakan ialah notis dalam boleh terus? Boleh. Notis dalam borang E akan dikeluarkan. Dan warrant dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mula alih boleh disita. I see. Terima kasih Mira. Biasalah kadang-kadang internet ni dia ada yang lagging sikit. Okey, tak apa. Okey, kalau anda tidak dapat dengar dengan jelas penjelasan kawan anda Mira, okey, cikgu ada slide tersebut. Okey. So ini adalah kesan pengelakan cukai pintu tersebut. So kalau kita lihat ada dua situasi. Satu ialah kita dah dapat notis, kita dah dapat notis and kita masih gagal untuk bayar cukai. Satu lagi is kalau tak bayar cukai kita akan dapat notis. So ini adalah hukuman yang akan dikenakan. Satu ialah notis obviously dan satu lagi adalah waran tahanan. Waran tahanan boleh dikeluarkan. Ellie tahu tak apa maksud waran tahanan? Saya kalau waran tahanan ni mesti ada fikir macam berkaitan dengan penjara dan jenayah dan sebagainya. Alright. Jadi kawan anda di sini ada seorang yang tahu mengenai waran tahanan ni. Dia tahu maksud waran tahanan. Jadi boleh tak salah seorang bagi tahu cikgu apakah maksud waran tahanan itu? Saya cikgu. Silakan. Waran tahanan ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan untuk menyita barang-barangan yang berada di dalam bangunan. Mereka boleh sita barangan tersebut. Jadi mereka boleh masuk rumah dan mereka boleh ambil semua barangan itu. So yang itu kalau nak buat kita perlukan waran tahanan, dokumen rasmi. Dan perundangan yang ditetapkanlah. Bukan saja-saja kita boleh kenakan hukuman. Dia ada akta-akta yang tertentu. Jadi macam tadi, cikgu ada sebut mengenai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi ini adalah contoh laman sesawang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi di laman sesawang mereka ini, anda boleh lihat apakah itu cukai taksiran tersebut. Mereka menggunakan perkataan cukai taksiran di sana. Kalau anda lihat, tak nampak cukai pintu. Sebab itulah tadi bila cikgu tanya apakah nama lain cukai pintu, nama itu adalah cukai taksiran. Taksiran. Jadi pengiraan dia nanti anda akan belajar dalam kelas. Saya pernah nampak cukai taksiran ni. Jadi kalau dia tulis cukai taksiran sebenarnya itu adalah cukai pintu. Betul, Ellie. Itu sebenarnya adalah cukai pintu. So itu adalah laman sesawang daripada DBKL. Jadi Ellie sebenarnya kita dah siap dah bercakap mengenai semua jenis cukai. Jadi mungkin cikgu nak tanya soalan ataupun nak uji murid-murid cikgu tentang cukai taksiran yang kita baru kongsikan tadi? Boleh? Sebenarnya cikgu ada sesuatu yang cikgu nak kongsi, tapi sebelum tu kita buat quiz. Spontan. Boleh? Alright. So, semua dah senyum-senyum. Jangan gabra. Relax saja. Dia macam tak ada dalam perbincangan semalam cikgu. Tiba-tiba je ni. Standby. Alright. Boleh tak salah seorang beritahu cikgu satu tujuan percukaian? Siapa nak jawab? Cikgu. Satu tujuan percukaian ialah kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Apa dia tak dengar? Alat kewangan untuk ekonomi. Menstabilkan. Alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Betul. Wah, Hebat. Alright. So, tadi kita ada sebut mengenai cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Jadi, boleh tak salah seorang beritahu cikgu apakah maksud cukai perkhidmatan? Saya cikgu. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu. Betul. Betul. Jadi cikgu ada satu lagi soalan. Cukai perkhidmatan tu kita dah tahu apa maksud dia. Boleh tak seorang bagi tahu cikgu contoh cukai perkhidmatan tersebut? Contoh cukai perkhidmatan. Ya, cikgu. Asyiki nak jawab juga. Insurans dan takaful,
telekomunikasi dan kad kredit. Bagus. Betul, hebatlah. 20 markah dah ni. Betul, dah 20 markah dah. Okey. Alright. Okey, seterusnya cikgu ada satu lagi soalan. Siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpul cukai pintu atau cukai taksiran? Mirza. Okey, silakan. Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Betul cikgu? Betul. Bagus. 10 markah. Okey, alright. Soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Cikgu tengah fikir. Soalan terakhir. Spontan, sebab ni kuis spontan kan? Kuis jadi spontan. Jadi cikgu macam sekali jalan je. Ya, betul. Okey. So, soalan cikgu yang terakhir adalah tanggungjawab pembekal terhadap cukai yang mereka kumpul, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Jadi boleh tak salah seorang jawab soalan cikgu, apakah tanggungjawab pembekal tersebut? Siapa? Jeng. Mereka ni semua calon SPM cikgu? Ya, betul. Calon SPM. Okey, Amira. Saya Okey. Tanggungjawab mereka ialah untuk memberi cukai itu kepada pihak kerajaan. Bagus. Tanggungjawab mereka ialah memberi cukai tersebut kepada pihak kerajaan. Okey, dan secara jujur. Secara jujur. Okey, jadi cikgu ada sesuatu yang cikgu nak tunjukkan kepada anda semua di rumah. Sebenarnya cikgu tak sempat nak tunjuk laman sesawang Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam siri 1. Jadi cikgu nak tunjukkan laman sesawang itu kepada anda semua. Yang belakang ni ke? Ya, betul. Yang belakang ni. Okey, jadi ini bila anda klik pada Lembaga Hasil Dalam Negeri, anda cari di Google, anda akan masuk kepada hasil.gov.my. Jadi ini adalah paparan yang boleh anda lihat. Okey? Dan anda boleh juga cari kalau dalam individu, dalam menu individu anda boleh cari mengenai cukai pendapatan. Jadi anda kena masuk dalam My Tax. Nama dia dipanggil sebagai My Tax. Okey. Lepas tu bila anda masuk My Tax menggunakan anda kena register dan semua tu. Anda akan dapat paparan sebegini. Okey, paparan ni sebenarnya adalah paparan cikgu punya, tapi cikgu dah already keluarkan banyak benda lah kat sini. Okey. Yang penting tu anda tiada sekatan perjalanan. Jadi cikgu boleh travel. Kalau ada sekatan perjalanan, maksudnya bila anda ke lapangan terbang, anda akan disekat di sana. Anda tak boleh terbang. Kesiannya dah packing barang semua dah kena patah balik. Kena patah balik, anda kena bayar cukai tersebut. Full ke ataupun kena bayar full? Kena bayar full. That's why setiap tahun pastikan anda buat taksiran sendiri. Pastikan di sini ada tunjuk anda tiada sekatan perjalanan. Itu penting tu. Ini baru ke cikgu? Yang ni adalah website baru mereka. Maksudnya yang boleh check tiada sekatan perjalanan ni baru ke? Ya, yang ni baru. Wow, dulu tak ada. Dulu tak ada. Sekarang dah advance dah, anda boleh tahu. Takutlah. Dulu surprise je. Anda pergi ke lapangan terbang, kalau nampak macam dah boleh naik kapal terbang, baik. Okey, alright. So, lagi satu adalah di mana anda boleh cari borang BE tersebut. Cari borang BE tu kita akan sambung kejap lagi. Boleh cikgu? Boleh. Tak ada masalah. So, kita nak rehat sekali lagi. Boleh. Kita kembali lepas ini dengan borang BE. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Waran tahanan adalah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barangan seseorang individu di dalam sesebuah bangunan. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Sanggita, serta kita ada murid-murid atau puteri-puteri yang comel dan cantik dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali Kuala Lumpur untuk sama-sama belajar subjek literasi kewangan matematik untuk topik jenis-jenis cukai. Betul. Cikgu tadi ada kongsikan tentang laman web
lembaga hasil dalam negeri. Betul, betul. Dan kita ada cerita tentang borang BE. Borang BE. Okey, sebenarnya borang BE ni kita boleh dapatkan borang itu secara hard copy di pejabat lembaga hasil dalam negeri ataupun secara online. Sekarang musim PKP, kita buat semua online. Okey. Borang BE ni contohnya adalah anda kena tengok siri 1. Dalam siri 1 cikgu ada tunjuk contoh borang BE tersebut. Dalam borang itu ada dinyatakan pelepasan, rebate, apa-apa yang anda boleh buat taksiran sendiri, anda boleh buat di borang BE tersebut. Okey, jadi anda bolehlah lihat dalam siri 1 teroka contoh borang BE itu. Dan anda kena ingat borang BE tersebut dia ada beza antara kita yang warga negara dengan yang bukan warga negara yang bermaustatin tetap. Ataupun mereka dipanggil sebagai permanent resident. Permanent resident mereka ada borang yang berbeza. Syarikat borang yang berbeza. Semua tu. Okey. Alright. So Ellie, kita dah siap dah bercakap tentang semua jenis cukai. Sedar kan? Macam cilik dah nak ujung-ujung dah. Okay, betul. Seterusnya apa cikgu nak rumuskan hari ni? Sebagai rumusan, cikgu sarankan anda yang berada di rumah, saya tahu topik ni adalah topik yang baru dalam KSSM. Jadi cikgu sarankan anda untuk membuat peta minda. Peta minda itu bolehlah dalam pelbagai jenis bentuk. Kalau boleh dalam bentuk awan-awan lah. Awan-awan anda boleh warnakan peta minda itu dan sebagainya. Jadi buat peta minda itu, tulis nota di sekeliling setiap jenis cukai. Kalau boleh sertakan sejenis contoh soalan. Dan cara cikgu adalah selalunya peta minda adalah dalam satu kertas lukisan. Kertas lukisan kita kan yang besar sikit. Jadi kertas lukisan itu hanya gunakan satu helai untuk satu topik. Jadi kalau kita ada 9 topik dalam matematik, 9 helai. Okey. Jadi kawan anda di sini yang berada bersama kita, mereka ada sediakan peta minda. Jadi boleh saya pohon Ashikin. Ashikin, boleh tak tunjukkan peta minda Ashikin kepada rakan-rakan anda? Boleh. Ini yang pertama. Tak nampak lah Ashikin, tinggi sikit. Belakang sikit. Gitu. Okey, alright. Itu adalah jenis cukai. Jajak Ashikin kita tengok balik. Sayang, kita tengok balik cukai tadi. Laju sangat awak. Cukai pendapatan, cukai pintu belakang sikit boleh? Cukai jualan dan perkhidmatan, cukai tanah dan cukai jualan. Okey, terima kasih. Lagi cukai satu. Jalan rasanya. Cukai jalan. Okey, yang seterusnya? Tentang cukai jalan. Okey. So Ashikin ada buat asing-asing. Setiap satu tu dia buat asing dalam bentuk yang lain. Okey. Jadi Ashikin, berdasarkan peta minda Ashikin tersebut, boleh Ashikin rumuskan apa yang Ashikin tulis. Rumuskan secara ringkas sahaja. Cukai jalan, definisi dia ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk kereta dan motosikal. Okey, alright. Ashikin semalam ada bagi tahu that Ashikin sedih sebab tak dapat renew Rotex dia lagi. Ya, betul. Ya ke Ashikin? Rotex motor kan? Sebab JPJ tutup link. Banyak kali saya pergi pejabat pos. Ya ke? Okey, alright. Okey. Jadi kita ada mungkin seorang lagi, boleh Eli? Boleh cikgu, boleh. Okey, alright. Seorang lagi mungkin Mai. Mai, boleh tunjukkan peta minda Mai Sarah? Saya buat peta untuk cukai pintu. Okey. Mai buat untuk cukai pintu. Okey, peta minda untuk cukai pintu. Okey. Mai boleh tunjuk lagi sekali. Dekat sikit dengan kamera. Okey. Tadi akhirnya. Okey, alright. Jadi kita boleh nampaklah. Pihak yang kutip kesan dan maksud. Okey, jadi Mai Sarah, secara ringkas boleh tak beritahu kawan-kawan anda rumuskan tentang apa yang Mai Sarah kongsikan. Cukai pintu ini mempunyai nama lain iaitu cukai taksiran yang dikenakan kepada pegangan atau harta tanah. Pihak yang mengutipnya ada Majlis Perbandaran daerah.
Okey, alright. Kita baru belajar mengenai cukai pintu tadi. Betul. Jadi Mai sempatlah buat peta minda tersebut. Okey, alright. Satu lagi peta minda mungkin daripada Mirza. Wow, berwarna-warni. Ke belakang sikit cikgu tak nampak. Itu dia. Wow, cantik. Silakan Mirza. Apa yang Mirza boleh rumuskan? Saya nak rumuskan tentang cukai pendapatan. Okey. Cukai pendapatan ini dia dikenakan oleh seorang individu yang bergaji. Okey. Lepas tu kita boleh beli dia dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHN. So itu adalah rumusan lah. Sedikit sebanyak. Mungkin yang terakhir kita habiskan dengan betul dengan Mira. Mira. Kesian Mira pun tunggu dia nak tunjukkan peta minda dia. Boleh? Mira boleh? Silakan Mira. Wow. Cikgu nampak. Wow, rama-rama. Okey, silakan Mira. Apakah rumusan terhadap peta minda Amira ni? Rumus saya buat tentang cukai tanah. Okey, silakan. Cukai tanah dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Okey, alright. Pihak yang mengutip ialah pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan landas. Okey, terima kasih Mira. Sikit cikgu boleh rumuskan secara ringkasnya terhadap semua sekali. Okey, alright. Jadi secara ringkasnya penting adalah anda kena bayar cukai. Bila anda dah mula bekerja, pastikan anda jalankan tanggungjawab anda untuk membayar cukai. Cukai yang anda akan bayar, cukai yang pertama lah kalau tak silap cikgu, adalah cukai jalan. Cukai jalan bila anda dah beli kenderaan, itulah yang pertama anda akan bayar. Lepas tu anda akan bayar cukai pendapatan. Bila gaji anda dah sampai satu takat, anda kena start bayar cukai. Lepas tu anda akan bayar cukai pintu sebab anda beli rumah. Sebab anda beli rumah, anda akan bayar cukai pintu. Jadi jalankan tanggungjawab anda, bayar cukai demi kestabilan ekonomi negara kita. Jadi kalau kita inginkan pelbagai jenis servis yang terbaik, kita perlukan duit. Duit itu adalah daripada cukai yang anda bayar. Jadi itulah rumusan mengenai semua cukai. Cikgu, bila kita kongsi tentang cukai ni, kadang-kadang rakyat ataupun diri kita sendirilah, masyarakat biasanya takut dengar tentang cukai kan. Betul. Mereka mungkin merasakan bila cukai ni ambil duit daripada pendapatan kita lebih dan sebagainya. Sedangkan itu tidak berlaku kan cikgu? Itu tidak berlaku. Sebab itu bila kita menjalankan sistem taksiran sendiri untuk cukai, pastikan anda ada resit. Apa-apa yang anda beli, insurans yang anda beli, pastikan semua dokumen itu ada bersama anda. Jadi bila anda nak isi taksiran itu, anda akan buat pelepasan. Lepas tu anda akan dapat rebate cukai lagi. Jadi jangan risau, sebenarnya cukai itu bukannya sesuatu yang mengerunkan. Jadi anda just have to bayar. Pastikan ada semua dokumen tu lengkap. Macam saya pernah cadang dekat Kak Eli, kita lekat di atas keping kertas, lepas tu kita boleh laminate kertas tersebut, ataupun kita boleh letak dalam fail. Fail, lepas tu kita simpan. Kita boleh label fail itu. Fail itu adalah 2020. Jadi simpan resit itu untuk 7 tahun. Jangan lupa, untuk 7 tahun anda kena simpan semua dokumen tersebut. Baik, itu paling penting. Macam mana nak kekalkan orang kata dia punya printing ataupun dakwat atas resit tu sebab selalu hilang. Boleh photostat atau laminate. Betul. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, terima kasih Eli, terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada murid-murid kita, calon-calon SPM ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali yang berada dalam talian. Sebab sama-sama kongsi ilmu, informasi berkenaan dengan cukai. Yang mana Kak Eli sendiri pun tak tahu. Mereka ni lagi bijak daripada Kak Eli ni. Betul. Okey. Dan harapnya segala informasi dikongsikan oleh kami tadi dapat manfaat untuk anda di luar sana.
dan semoga orang kata kita sama-sama membantu. Ya, betul. Sama-sama membantu untuk menaikkan lagi ekonomi negara Ya, dan betul. tidak Menstabilkan ekonomi. Yes, betul, cikgu. Okey, jap lagi kita ada subjek matematik juga. Yang lebih menarik macam kira-kira. Betul. Baik, jangan ke mana-mana. Kita teruskan menonton teroka dan terima kasih adik-adik menonton sekarang ini. Sehingga jumpa lagi kejap lagi, okey? Assalamualaikum. Bye. Bye. Semua boleh lambai. Didik TV KPM